Sejarah petang. Sejarah permainan petang dikesan kewujudannya semangat tahun 9000 sebelum Masehi apabila satu set bola batu dan jack ditemui di Turki. Satu set bola juga ditemui di makam orang-orang Mesir dipercayai berusia sekitar tahun 7000 sebelum Masehi. Pada zaman purba, sukan ini dimainkan oleh orang-orang Rom dan Greek. Dipercayai bahawa orang-orang Rom merupakan orang pertama yang membawa permainan pentak ke Mersilis kira-kira 2600 tahun dahulu. Pada zaman pertengahan, permainan ini sangat popular sehingga ia dilarang dari dimainkan. Pada kurun ke-17, para bangsawan Perancis telah menjadikan sukan ini kepunyaan mereka sahaja dan Raja Louis telah meletakkan peraturan permainan tersebut kepada 14 mata. Sewaktu perang, tentera Napoleon Bonaparte menggunakan peluru meriam sebagai bola permainan. Dikabarkan juga bahawa Sir Francis Drake telah menamatkan permainan bola tersebut sebelum beliau bersiap-siap menewaskan bola tentera Sepanyol. Sejarah moden permainan pentak bermula di Clotat, Perancis pada tahun 1910 apabila seseorang lelaki cacat yang baru sembuh dari kemalangan sewaktu menyaksikan sukan ini telah mengambil salah satu bola tersebut dan membalingkan dengan tepat sekali. Pada akhir dekad ini, ia juga dimainkan di negara Eropah Timur dan Asia seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, Kemboja, Laos, Jepun dan Singapura. International Petang Federation telah ditubuhkan pada tahun 1958 di Marseille. Persatuan ini mempunyai keahlian seramai 600,000 ahli dari 52 buah negara. Kejohanan petang dunia yang pertama telah dianjurkan pada tahun 1959. Petang di Malaysia. Permainan petang dipercayai dibawa masuk dan diperkenalkan di Malaysia oleh Profesor Diraja Ungku Aziz yang di Pertuan Angkasa pada pertengahan tahun 1989. Setelah beberapa bulan dimainkan, akhirnya sukan petang telah dirasmikan sebagai salah satu acara sukan negara. Upacara perasmian telah dilakukan oleh Menteri Belia dan Sukan pada masa itu iaitu YB Dato' Seri Najib Tun Razak pada tanggal 22 Mac 1990 di Padang Jalan Timur, Petaling Jaya. Pada tahun 1993, permainan petang telah diiktiraf oleh Kementerian Belia dan Sukan sebagai salah satu acara sukan baru. Seminar untuk sukan ini telah diadakan di Universiti Melaya pada 24 April 1994 anjuran Kementerian Belia dan Sukan. Peralatan. Bubble bola. Berbentuk bola diperbuat daripada logam dan berongga di bahagian dalamnya. Mempunyai garis pusat 70.5 mm hingga 80 mm. Beratnya antara 650 gram hingga 800 gram. Bubble ini mempunyai jenama tertentu, angka penunjuk berat dan nombor siri tertera padanya. Jack. Berbentuk bulat tetapi diperbuat pada kayu keras. Mempunyai garis pusat antara 2.5 mm hingga 35 mm. Boleh diwarnakan tetapi warnanya mestilah boleh dilihat dengan jelas di atas permukaan gelangan. Alat pengukur jarak meliputi alat-alat seperti tape measure, telescopic measure, caliper, tape gauge, digunakan untuk mengukur jarak bol terdekat dengan kedudukan jack. Bag mempunyai saiz yang sesuai untuk mengisi dan membawa peralatan petang. Komposisi pasukan. Mainan petong boleh dimainkan dengan cara pertama, single, di mana setiap pemain akan menggunakan 3 bola. Yang kedua, doubles. Setiap pemain akan menggunakan 3 bola
sama seperti acara single. Dan yang ketiga, triples, di mana setiap pemain akan menggunakan 2 bola sahaja. Penentuan memulakan permainan. Bagi sukan petong, permainan boleh dimainkan dengan melambung shilling untuk menentukan pemain atau pasukan yang akan melontar jack. Shilling yang digunakan untuk melambung haruslah berukuran 25 hingga 35 mm diameter. Sebagai contoh, pasukan biru memenangi lambungan shilling, maka mereka akan memulakan permainan. Bagi pasukan biru tadi, mereka akan melakar bulatan yang berukuran 35 hingga 50 cm diameter dalam gelanggang. Pemain akan melontar jack dengan jarak 6 hingga 10 meter daripada bulatan. Pemain perlu ingat bahawa semasa melontar jack ataupun bow, kaki mesti berada dalam bulatan tanpa mengangkat kaki. Teknik yang terdapat dalam pentang. Jadi untuk teknik yang terdapat dalam pentang, yang pertama kita ada cara membaling jack, yang kedua pointing dan yang ketiga shooting. Untuk membaling jack, pemain perlulah berada dalam gelung. Baling jack menggunakan 3 jari sahaja dan tempat jatuh jack perlulah 6 hingga 10 meter ataupun lebih kurang 6 hingga 10 langkah. Jadi video ini akan memaparkan cara untuk pegang dan baling jack dengan menggunakan 3 jari. Kemudian selepas membaling jack, pemain perlulah mengira jarak jack dari gelung sama ada mencukupi ataupun tidak. Pointing boleh dilakukan sama ada dalam keadaan berdiri ataupun secara duduk di dalam gelung. Yang pertama lontaran rendah rolling, yang kedua lontaran sederhana half lock, yang ketiga lontaran tinggi full lock. Pointing secara berdiri. Jadi dekat sini adalah rolling. Rolling kebiasaannya bol hendaklah jatuh sebelum jack. Yang ke-20 half lock. Half lock biasanya bol juga perlulah jatuh sebelum jack. Yang ketiga adalah full lock. Full lock kita baling secara tinggi, jadi bol tersebut tidak akan bergerak secara laju. Pointing secara duduk. Kaki perlulah berbentuk V dan kemudian bengkokkan lutut. Lutut yang dominan seperti lutut kanan perlulah berada di atas, manakala lutut yang kurang dominan seperti lutut belah kiri perlulah berada di bawah. Dan pastikan pointer secara duduk ini perlulah sentiasa berada di dalam gelung. Gambar rajah menunjukkan teknik-teknik pointing. Jadi teknik pointing untuk rolling kebiasaannya bola akan melirik lebih laju berbanding dengan teknik pointing untuk half lock dan juga full lock. Manakala untuk full lock, bola hanya akan melirik dengan kadar yang sedikit sahaja. Shooting. Shooting juga boleh dilakukan sama ada dalam keadaan berdiri ataupun secara duduk di dalam gelung. Yang pertama shooting goal leg, rolling shooting. Yang kedua shooting jatuh sebelum. Yang ketiga shooting tepat. Untuk mengukur mata bagi permainan peton, kita harus mengetahui cara-cara untuk mengukur jarak antara bola jack dengan bola petong. Jadi cara yang betul untuk mengukur bola dengan bola jack adalah untuk meletakkan satu lutut di atas dan satu lutut di bawah, dan jari hanya berada di pita pengukur, tidak menyentuh bola petong dan jack serta tanah. Jadi kalau kita lihat dalam gambar ini, pita pengukur bermula daripada 0 cm dan kepada bola jack adalah 33.4 cm. Jadi jarak jack dengan bola petong adalah 33.4 cm. Cara mengisi score sheet. Ini merupakan contoh bagi score sheet untuk sukan petong, di mana score sheet ini terdiri daripada 3 bahagian. Yang pertama, kita ada kod perlawanan, kategori atau acara yang sedang dimainkan, peringkat, gelanggang, tarikh serta masa. Bagi bahagian kedua pula, terdapat borang markah di mana terdapat ruangan-ruangan bagi pasukan A dan pasukan B untuk mengisi mata mereka. Dan bahagian yang terakhir pula merupakan ruangan untuk meletakkan nama pasukan
serta pasukan menang dan kalah, serta skor mereka dan tandingan pasukan. Tidak dilupakan juga memerlukan pengesahan arbiter. Salah satu contoh situasi, pasukan A dan pasukan B sedang bertanding. Bagi N pertama, pasukan A telah mendapat 3 mata. Jadi, 3 mata ini akan diisi oleh kedua-dua pasukan di bawah ruangan 3. Bagi N kedua pula, pasukan B mendapat 2 mata, dan seperti N pertama tadi, ruangan di bawah nombor 2 akan diisi sebagai N2. Pasukan A dan pasukan B akan bertanding sehingga salah satu pasukan mendapat 13 mata, di mana kejohanan ini dimenangi oleh pasukan A. Untuk keputusan akhir pertandingan ini, pasukan A telah mendapat 13 mata, manakala pasukan B memperoleh 8 mata. Dengan kaedah merekod seperti ini, semua pihak boleh menilai dan melihat berapa mata yang diperolehi oleh setiap pasukan dalam setiap N yang berakhir. Kesalahan yang sering dilakukan oleh pemain baru ketika merekod score sheet. Nombor 1, cara menanda atau merekod keputusan setiap N yang salah. 2, tiada merekod kad markah atau poin yang diperolehi dalam kertas markah. Dan ketiga, pemain lupa merekod kad markah dalam score sheet dan hanya menumpukan kepada rekod markah di scoreboard. Ini merupakan salah satu contoh bagi perekodan markah yang salah, di mana para pemain cuma menanda slash sahaja pada ruang petak yang sepatutnya ditulis N yang keberapa. Dan perekodan markah yang salah yang kedua memulakan jumlah poin yang diperolehi pada ruangan rujukan poin. Seterusnya adalah Undang-Undang Permainan Petang. Artikel 11. Jet terlindung atau bergerak. Semasa di dalam proses N, jika jet telah terlindung secara tidak sengaja oleh daun atau kertas, halangan tersebut boleh dialihkan. Jika jet bergerak akibat tiupan angin atau sebab tanah tidak rata, jet tersebut mestilah ditempatkan di kedudukan asalnya yang telah ditandakan. Peraturan yang sama akan diguna pakai jika jet dialihkan secara tidak sengaja oleh pengadil, pemain, penonton, bola atau jet dari gelanggang bersebelahan, binatang atau apa-apa objek bergerak yang lain. Jika jet beralih kerana bola yang sedang dimainkan, ia dikira sah. Untuk mengelakkan pertikaian, pemain-pemain adalah dinasihatkan menandakan kedudukan jet dan bola. Tidak akan ada bantahan yang akan dilayan jika kedudukan jet dan bola tersebut tidak ditanda. Artikel 12. Jet beralih ke gelanggang sebelah. Dalam proses N, jika jet telah bergerak dan memasuki gelanggang bersebelahan yang mana perlawanan lain sedang berjalan, sama ada kedudukannya ditanda atau tidak, permainan masih boleh diteruskan sekiranya ia tidak melanggar syarat-syarat seperti yang ditetapkan di dalam Artikel 9. Jika perlu, pemain yang menggunakan jet tersebut hendaklah menunggu permainan di gelanggang bersebelahan menamatkan N mereka sebelum boleh meneruskan N-nya. N seterusnya hendaklah dimulakan di gelanggang yang telah ditetapkan untuk mereka. Artikel 13. Tindakan diambil jika jet mati. Jika jet mati dalam proses N, satu daripada 3 perkara berikut boleh berlaku. Yang pertama, jika kedua-dua pasukan masih mempunyai bola untuk dimainkan, N tersebut dikira tidak sah. Yang kedua, jika hanya satu pasukan sahaja masih lagi mempunyai bola untuk dimainkan, pasukan tersebut akan mendapat mata percuma sebanyak bilangan bola yang dimilikinya untuk dimainkan. Yang ketiga, jika kedua-dua pasukan sudah tidak mempunyai bola untuk dimainkan, N tersebut dikira tidak sah. Artikel 14 meletakkan semula jet yang diberhentikan. Jet yang diberhentikan oleh pengadil atau penonton
kedudukannya hendaklah dikekalkan di tempat ia diberhentikan. Jack yang berhenti akibat sekatan oleh pemain sendiri, pemain pasukan lawan mempunyai pilihan yang berikut. Sama ada pertama, biarkan Jack di tempat ia diberhentikan. Yang kedua, tempatkan di kedudukan asalnya. Yang ketiga, tempatkan di mana-mana tempat di atas sepanjang arah perjalanan Jack daripada tempat asal ke tempat Jack diberhentikan pada jarak maksimum 20 meter, manakala 15 meter untuk kanak-kanak dan masih boleh dilihat. Perkara kedua dan ketiga hanya boleh digunakan jika kedudukan Jack ditanda sebelumnya. Jika tidak, Jack mestilah dikekalkan di tempat ianya diberhentikan. Jika selepas terkena balingan, Jack terkeluar daripada kawasan permainan di mana out of bound area dan kemudian melantun semula ke kawasan permainan, ianya dikira Jack mati dan tindakan yang perlu diambil diterangkan dalam artikel 13. Yang terakhir, artikel 15. Lontaran Jack yang terkeluar dari gelanggang permainan yang ditetapkan. Sekiranya dalam satu end, Jack terkeluar dari gelanggang yang telah diperuntukkan, end berikutnya akan dimulakan dari kedudukan Jack berkenaan sebelum ia terkeluar, tertakluk kepada artikel 7, di mana bulatan lontaran boleh dibuat 1 meter daripada halangan atau had kawasan permainan. Yang kedua, Jack boleh dilontarkan ke kawasan yang boleh mencapai jarak yang diperlukan. Salam sejahtera, nama saya Carl Christine, bernombor metrik di 202211030735. Hari ini saya akan membentangkan kebaikan yang didapati dari permainan petang. Oke, baik. Isi pertama saya adalah sukan petang untuk semua. Ini bermaksud tiada golongan had umur dalam menjalankan sukan petang ini, kerana sukan petang ini tidak melakukan aktiviti yang sangat berat. Oleh itu, kanak-kanak, remaja, dewasa dan maupun orang tua boleh menjalankan sukan petang ini. Seterusnya, semua kaum maupun agama juga boleh menjalankan aktiviti sukan petang ini, kerana setiap agama maupun kaum tidak melarang untuk bersukan atau bermain sukan ini. Isi saya yang kedua adalah sangat mudah dipelajari. Okey, di sini kita tahu dalam sukan petang terdapat beberapa kemahiran dan teknik untuk memainkan atau menjalankan sukan petang ini. Tetapi bagi pemain yang baru, mereka cukup untuk menguasai kemahiran asas sahaja dan mengetahui peraturan yang ada dalam sukan ini. Oleh itu, mereka boleh bermain sukan petang ini tanpa ada masalah. Oleh itu, sukan petang ini sangat mudah dipelajari bagi seluruh golongan umur. Okey. Untuk isi ketiga pula, dapat membina kerjasama dalam kumpulan. Untuk pengetahuan anda, dalam sukan petang ini terdapat pelbagai komposisi, yaitu single atau bermain secara solo, di mana pertandingan itu mempunyai satu lawan satu. Dan yang kedua, secara berkumpulan, yaitu 2 orang. Jadi di sini setiap kumpulan mempunyai 2 ahli, di mana 2 lawan 2, dan setiap ahli akan mendapat 3 bola. 3 bola di mana satu orang mendapat 3 bola dan satu tim akan ada 6 bola. Dan satu lagi triple, di mana setiap ahli atau tim mempunyai 3 ahli dan setiap mereka akan mendapat 2 biji bola, di mana satu tim akan melemparkan bola sebanyak 6. Okey. Kenapa dapat membina kerjasama dalam kumpulan? Sebab setiap pergerakan dalam membaling bola petang
haruslah mempunyai strategi. Oleh itu, apabila mereka main dalam berkumpulan, mereka harus mempunyai strategi yang matang dan mempunyai kerjasama yang sangat tinggi untuk memenangkan sukan ini. Baiklah, isi yang seterusnya adalah tiada pakaian khas. Dalam sukan petang, tiada pakaian khas yang ditentukan. Pakaian boleh diatur atau boleh dipilih oleh pemain sendiri selagi pakaian yang mereka pakai adalah bebas dan senang untuk bergerak semasa melakukan aktiviti sukan petang ini. Oleh itu, sukan petang tidak memerlukan apa-apa pakaian khas untuk menjalankan aktiviti ini. Baiklah, itu saja dari kebaikan yang kita dapat daripada sukan petang. Seterusnya, saya akan membincangkan pendapat untuk kembangkan lagi sukan petang. Isi yang pertama adalah memperkenalkan sukan petang di sekolah rendah dan sekolah menengah. Ini boleh dijalankan di sekolah rendah maupun di sekolah menengah sukan ini supaya dapat menarik minat baru kepada murid-murid. Selain itu, guru juga akan rasa timbul rasa minat untuk bermain petang kerana mereka juga akan belajar main petang untuk mengajar murid-murid di sekolah. Oleh itu, bilangan yang bermain sukan petang juga akan bertambah. Secara langsung, sukan petang ini dapat dikembangkan hasil daripada pertambahan pemain di dalam negara kita. Seterusnya, mengadakan bengkel untuk sukan petang. Untuk mengadakan bengkel sukan petang ini, ia dapat melatih asas kemahiran atau teknik setiap pemain. Selain daripada itu, bengkel untuk sukan petang ini boleh dijadikan sebagai promosi untuk memperkenalkan sukan petang ini kepada masyarakat luar. Contohnya, jika kita buat bengkel kemahiran petang di daerah, pasti kita memerlukan beberapa peserta. Oleh itu, kita juga mempromosikan kepada seluruh warga-warga di sekitarnya. Oleh itu, orang yang tidak pernah mengenal petang akan mengenal petang. Oleh itu, kita juga dapat menambah bilangan atau minat orang baru dalam memainkan sukan petang. Untuk isi yang terakhir, pihak kerajaan boleh menyumbangkan dana untuk peralatan dan gelanggang. Untuk ini, pihak kerajaan boleh menyumbangkan dana di sekolah maupun di majlis sukan daerah. Hal ini menambah akses kepada masyarakat untuk bermain petang di kawasan mereka. Di sekolah pula, kerajaan boleh menyediakan peralatan supaya guru-guru atau murid-murid mendapat akses untuk belajar dan memainkan sukan petang ini. Begitu juga dengan di masyarakat luar selain di sekolah, sepertinya majlis daerah sukan, mereka boleh buat pertandingan sukan petang di luar selain di sekolah. Oleh itu, sukan petang ini juga boleh dikembangkan melalui pemberian dana oleh kerajaan untuk menggalakkan masyarakat mereka untuk bermain sukan petang. Baiklah, itu saja dari saya. Terima kasih.